Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semua. Bersua kembali kita pada pelajaran hari ini bersama dengan Cikgu Wasimah. Kita belajar matematik tahun 5. Okey, dalam tajuk nombor bulat dan operasi, tajuk kecil pola nombor. Jom kita bersama-sama belajar. Standard kandungan kita pada hari ini ialah 1.5 pola nombor. Dan standard pembelajaran kita adalah 1.5.1 mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun 1-1 hingga 10-10, 100-100, 1000-1000, 10,000-10,000 dan 100,000-100,000. Yang kedua, 1.5.2 melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi secara tertib menaik dan menurun. Baik, sebelum kita mulakan, tajuk kita adalah pola nombor. Apakah pola nombor? Pola nombor ialah siri nombor secara tertib menaik atau menurun. Mari kita belajar. Okey, cuba murid perhatikan contoh soalan yang pertama. Okey, apa yang murid-murid perhatikan? Kita lihat nombor. Daripada 360,210 kepada 360,218. Kita perhatikan bahawa di sini tambah 8 nombor. Okey, pertambahan 8. Kemudian daripada 360,218, okey, tambah lagi dengan 8. Jadi 360,226. Kemudian tambah lagi 8 nombor. Menghasilkan 360,234. Jadi di sini apa yang kita dapat perhatikan, nilai nombor semakin besar. Okey, jadi ini adalah pola nombor tertib menaik. Okey, jadi setiap nilai nombor bertambah 8. Jadi kesimpulannya, ini pola nombor tertib menaik 88. Faham? Mudah kan? Okey. Baik, cuba kita lihat pula contoh B. Okey, cuba murid-murid perhatikan di antara nombor-nombor. Okey, apakah perbezaan yang kamu dapati? Ya, kita lihat. Kotak yang pertama, 503,405. Kemudian kotak yang kedua, cuba murid-murid lihat. Nilai tempat 100,000. Okey, telah berubah menjadi 603,405. Cuba lihat nombor yang ketiga. Murid-murid, cuba lihat. Nombor bertambah sebanyak 100,000. Okey, kotak yang keempat sudah menjadi 803,405 dan seterusnya 903,405. Jadi bila kita perhatikan, nombor itu bertambah 100,000. Jadi kesimpulannya, ini pola nombor secara tertib menaik. Kenapa? Kerana nombor semakin meningkat ataupun semakin besar. Kemudian digit ratus ribu bertambah 100,000. Jadi
Jadi, pola nombor di atas ialah tertib menaik 100,000, 100,000. Seterusnya, cuba murid-murid perhatikan contoh C. Cuba ceritakan cara kamu menentukan pola nombor ini dan lengkapkan. Boleh murid-murid fikirkan? Mari kita cerita sama-sama. Pertama sekali kita lihat nombor di kotak yang pertama. Cuba lihat rumah ribu. Di situ nilai nombor adalah 127,049. Kemudian, cuba kamu lihat rumah ribu yang kedua. Telah bertukar menjadi 8. Digit 8 bermakna nilai nombor tersebut adalah 128,049. Dan yang ketiga, 129,049. Jadi, apa yang kita perhatikan di sini? Pola nombor semakin besar. Okey, meningkat daripada 127,049 menjadi 128,049 dan seterusnya 129,049. Jadi, pola itu semakin besar. Jadi, ini adalah pola tertib menaik. Kemudian, digit ribu bertambah 1,000. Maka, ini adalah pola nombor tertib menaik 1,000. Oleh itu, nombor yang berada dalam kotak yang pertama adalah 130,049. Dan kotak yang kedua adalah 132,049. Jadi, apabila kita lihat ini adalah pola nombor tertib menaik 1,000. Kenapa? Kerana perbezaan antara dua nombor adalah 1,000. Seterusnya, kita lihat contoh yang kedua. Cuba murid-murid perhatikan nombor-nombor tersebut. Okey, susun nombor-nombor yang berikut dalam tertib menaik. Tertib menaik yang murid-murid tahu mesti disusun daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Cuba murid-murid perhatikan nombor yang dipegang oleh kawan-kawan murid-murid. Okey, kita perhatikan apakah perbezaan di antara nombor-nombor mereka. Soalannya, siapakah akan berada di tempat keempat? Mari kita perhatikan sama-sama. Cuba lihat Jayanti. Nombor yang dipegang oleh Jayanti. Okey, cuba kamu lihat nilai tempat bagi digit 4. Apakah nilai tempat bagi digit 4? Ya, nilai tempat bagi digit 4 adalah 10,000. Seterusnya, perhatikan nombor yang dipegang oleh Sahli. Kalau tadi Jayanti 445,197. Sekarang Sahli memegang nombor 455,197. Cuba kamu perhatikan apakah perbezaan nombor di antara mereka berdua. Ya, nombor mereka semakin besar. Sebanyak 10,000. Okey, kemudian kita lihat Zura. Telah menjadi 465,197. Cuba murid-murid perhatikan perbezaan nombor itu. Adakah menaik ataupun menurun? Ya, tertib menaik. Berapakah menaiknya? Ya, betul, 10,000.
Kemudian kita lihat Samsul. Apakah nombor yang dipegang oleh Samsul? Okey, iaitu bernilai 475,197. Kemudian nombor yang dipegang oleh Tan adalah 485,197 dan seterusnya nombor yang dipegang oleh Zuhairi adalah 495,197. Jadi kesimpulannya, nombor mereka adalah tertib menaik 10,000, 10,000. Okey, jadi yang pertama sekali, nombor yang paling kecil adalah nombor yang dipegang oleh Jayanti. Yang kedua, nombor yang dipegang oleh Sahli. Dan yang ketiga, siapa dia? Ya, nombor yang dipegang oleh Zura. Yang keempat, ya, Samsul. Yang kelima, Tan. Dan yang keenam, Zuhairi. Mari kita susun nombor-nombor yang dipegang oleh mereka secara tertib menaik. Okay, yang pertama, 445,197. Yang kedua, 455,197. Yang ketiga, 465,197. Yang keempat, 475,197. Yang kelima, 485,197. Dan yang keenam, 495,197. Jadi, siapakah yang berada di tempat yang keempat? Ya, Samsul yang berada di tempat yang keempat. Jadi apa yang kita perhatikan di sini? Ini adalah pola secara tertib menaik 10,000, 10,000. Seterusnya murid-murid, kita lihat apakah yang akan dilakukan oleh si katak. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kita lihat katak akan melompat daripada nombor ke nombor. Kita lihat adakah nombor itu semakin besar ataupun semakin kecil. Okey, nombor yang pertama, 219,984 kepada 219,980. Cuba murid-murid perhatikan. Perbezaan nombor tersebut sama ada menaik ataupun menurun. Sama ada bertambah ataupun berkurang. Ya, nombor tersebut berkurang 4 nombor. Okey, daripada nombor pertama ke 2. Kemudian daripada nombor kedua ke nombor 3. Sama juga, turun 4 nombor daripada 219,980 kepada 219,976. Kemudian kepada nombor yang keempat pula, turun juga 4 nombor iaitu 219,972 dan seterusnya kepada nombor seterusnya juga berkurang 4 iaitu menjadi 219,968. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita perhatikan adalah nilai nombor semakin kecil. Jadi ini pola nombor tertib menurun. Kenapa? Kerana nombor semakin kecil. Jadi kesimpulannya pola nombor ini ialah tertib menurun 4. Jadi si katak menurun, melompat menurun secara 4. Okey, baik. Seterusnya, cuba murid-murid perhatikan contoh 3B. Okey, perhatikan nombor-nombor di payung terjun. Adakah dia tertib menaik dan menurun? Apakah pola tertib menurun atau menarik? Okey, baik, kita perhatikan. Yang pertama, cuba murid-murid lihat rumah ribu. 127,450. Yang kedua, 126,450. Yang ketiga, 125,450. Yang keempat,
124.450. Yang kelima, 123.450. Dan yang keenam, 122.450. Baik, apa yang murid-murid perhatikan pada nombor-nombor tersebut? Ya, nombor ini semakin menurun. Jadi, apakah pola tertib menurun ini? Cuba murid-murid fikirkan. Ya, pola tertib menurun ini ialah tertib menurun 1000. Seterusnya murid-murid, mari kita lihat contoh C. Bilang menurun 10,000, 10,000. Lengkapkan garis nombor ini. Baik, mari kita lengkapkan. Okay, yang pertama sekali nombor yang kita lihat 888,163. Okay, menurun menjadi 878,163. Seterusnya turun lagi 868,163. Kemudian menjadi 858,163. Kemudian ada dua petak kosong yang perlu kita lengkapkan. Baik, kita lihat. Daripada nombor yang pertama ke dua, kita lihat nombor itu menurun 10,000, 10,000. Perhatikan betul-betul. Jadi, apakah nombor dalam kotak yang pertama? Daripada 858,163,000 turun 10,000. Bermakna kita tolak 10,000. Jadi, nombornya adalah 848,163. Turun lagi 10,000. Bermakna tolak lagi 10,000. Jadi, kita akan dapat 838,163. Jadi pola ini pola nombor tertib menurun 10,000, 10,000. Baik, untuk menguji minda kamu. Okey, cikgu harap kamu boleh buat latihan ini di dalam buku tulis. Soalan dia, cuba kamu lihat yang pertama. Tentukan pola nombor di bawah. Okey, 1, A, B dan C. Bermakna ada 3 pola nombor yang berbeza. Kemudian soalan yang kedua, lengkapkan dan nyatakan pola nombor yang berikut. Kamu kena lengkapkan nombor yang tertinggal, kemudian nyatakan pola nombor yang terlibat. Okay, selamat mencuba murid-murid. Buat latihan di rumah. Tulis jawapan dengan tulisan yang cantik dan mudah dibaca. Sekian untuk hari ini. Okay, kita